Okay, Assalamualaikum. Kembali dengan Cikgu Syikin. Hari ini kita akan belajar mengenai pembuatan pakaian kanak-kanak. Okay, macam cikgu dah cakap minggu lepas, tahun ni yang baru. Kalau sebelum ni awak belajar pakaian malam kan, tapi untuk tahun ni kita masuk pakaian kanak-kanak. Okay? Okay anak-anak, ini ialah jenis pakaian kanak-kanak yang ada, iaitu gaun, blouse, pijama, skirt dan juga slack. Okay, dalam pakaian casual awak dah belajar blouse dan skirt. Jadi untuk kanak-kanak kita akan sentuh 3 perkara, iaitu gaun, pijama dan slack. Okay. Okay, kita akan tengok dulu spesifikasi pakaian kanak-kanak. Okey, yang pertama dia mestilah tahan lasak. Kemudian kemas. Yang ketiga selesa. Dan yang terakhir ringkas. Okey, maksud tahan lasak ni jadi dari jenis materialnya lah, tidak mudah koyak lah. Kemas, jahitan yang kemas supaya cantik dipakai. Selesa ni pemilihan fabric. Maksudnya kita tak pakai fabric yang terlalu tebal, sebab kanak-kanak ni sensitif kan. Kalau tebal sangat nanti panas. Bila panas berpeluh boleh menyebabkan mungkin ruam atau gatal-gatal. Kemudian pakaian yang ringkas. Maksud ringkas di sini ialah contoh kalau baju pengantin ada manik, ada labuci kan. Tapi kalau baju kanak-kanak ni kita buat ringkas je, tak payah manik, tak payah labuci, untuk elakkan mungkin dari luka ke, sebab kalau ada labuci tu dia kadang ada yang tajam kan, manik-manik tu, jadi dia boleh menyebabkan luka. Jadi biarlah ringkas sesuai dengan kanak-kanak. Okey, sekarang ini ialah gambar raja, contoh style bagi pakaian kanak-kanak yang pertama, iaitu gaun. Okey, kita tengok kat sini cikgu ada gaun. Okey, ni gaun anak cikgu. Okey, kalau dalam gambar raja ni dia kata dia ada belahan berzip. Baju anak cikgu pun ada belahan berzip dekat bahagian belakang ni. Okey, belahan berzip. Okey, belahan berzip di bahagian belakang. Boleh juga buat kat depan, tak ada masalah. Kemudian dia ada lengan gelembung. Okey, ni lengan gelembung. Baju anak cikgu ada juga lengan gelembung ni. Dia ada collar Peter Pan. Okey, untuk baju ni dia tak ada collar Peter Pan. Dia hanya collar bulat. Okay, jadi bentuk collar ni bergantung kepada design lah. Maksudnya kalau orang yang membuat tu dia guna collar Peter Pan, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Mungkin collar bulat macam ni sahaja. Lagi spesifikasi lain. Okay, nampak dia ada kedut-kedut. Biasa baju gaun kanak-kanak dia ada kedut-kedut Okay, ni cikgu zoom sikit. Okay. Okay, ada kedut-kedut. Okey, seterusnya ialah slack atau seluar. Anak cikgu tak ada seluar slack, tapi tak apa. Biasanya seluar slack ni kita lebih kurang je macam seluar jeans. Ada belahan berzip, maksudnya kat bahagian hadapan lah. Biasa belahan berzip, kelepek di bawah tu untuk kemasan dan ikatan pinggang. Okey, kalau seluar dewasa, kadang-kadang dekat pinggang dia tak ada getah. Tapi kalau kanak-kanak ni biasanya di pinggang ada getah Okey, seterusnya ialah pakaian pijama. Okey, pijama ni maksudnya baju tidur. Okey, baju tidur ada banyak jenis. Okey, ada yang kalau jenis dia jenis t-shirt biasa tu, dia tak ada kocek lah. Okey, kalau dekat dalam gambar ni dia ada kocek, dia ada butang di hadapan. Okey, kalau untuk yang berbutang dan ada kocek ni kita panggil dia pijama lah. Okey, ini ialah blouse. Cikgu nak tunjuk contoh sekejap. Okey, ni contoh blouse anak cikgu. Okey, kalau dekat blouse ni dia ada collar Peter Pan, tapi blouse anak cikgu dia tak ada collar Peter Pan. Dia hanya collar bulat, tetapi dia ada butang di hadapan. Dekat contoh gambar kita ni butang dia sampai bawah, tapi baju ni dia tak ada butang sampai bawah, ada butang kat bahagian atas saja. Lengan pun panjang. Kalau yang dalam gambar tu lengannya pendek. Jadi sebenarnya pakaian kita nak buat ni bergantung kepada kita. Kita nak lengan dia panjang ke, kita nak lengan dia pendek ke, nak lengan 3 suku ke, tak ada masalah. Semua kita yang buat, sebab kita yang design. Dan ikut permintaan
permintaan pelanggan lah. Kalau pelanggan kata saya nak lengan panjang, hujung lengan ada getah ke, macam ni hujung lengan dia dia letak butang. Okey, sekejap cikgu buka butang. Ni dia ada butang. Okey, dia ada butang, dia ada ni macam ni. Dia ada kedutan lah, ada kedutan dekat hujung ni. Okey, jadi bergantung kepada pelanggan kita lah nak yang macam mana. Kita kena ikut apa yang dia minta. Okey, ini ialah skirt. Okey, skirt yang dia tunjuk ni okey, dia ada ikatan pinggang, belahan zip. Okey, skirt tak semestinya ada belahan zip Kadang-kadang kalau skirt tu kita buat penuh dengan getah. Okey, sekejap. Ni contoh. Contoh skirt anak cikgu. Yang ini tak ada zip pun sebab cikgu buat dia getah semua. Okey? Getah. Full getah. Okey, design pun berbeza. Dalam gambar tu dia ada lipatan kat depan. Kita panggil dia lisu terbalik. Yang cikgu punya ni panel, 6 panel. Okey. 6 panel. Bawah dia pun ada sedikit berbeza lah. Macam ni. Cikgu bagi ada horsehair cikgu punya ni. So dia lebih kembang lah. Okey, tengok sikit. Zoom. Oops, tak nampak. Kan lebih kembang. Okey. Jadi sama juga skirt dia pun ikut kita lah. Kita nak buat macam mana. Dan permintaan pelanggan. Tu kena penting Kita kena buat apa yang pelanggan kita minta. Kalau dia kata saya nak 6 panel, awak kena buat 6 panel lah. Sama juga dengan gaun tadi. Gaun kita boleh buat gaun dengan 6 gaun yang ada skirt 6 panel. Boleh. Okay, jadi kita nak tengok rekaan pakaian kanak-kanak tadi. Okay, dalam rekaan ni, macam cikgu cakap tadi, setiap baju ni bergantung kepada orang yang menjahit dan juga permintaan pelanggan. Okay, ada setengah baju ni, dia ada kocek. Ni antara rekaan yang boleh ada pada kita punya pakaian lah. Sama ada baju ataupun seluar ataupun skirt. Okay, dia ada kocek. Contoh kocek tampal, kocek sisi. Kocek tampal ni kita nampak. Okay, kita terus nampak. Kalau kocek sisi biasa dekat seluar lah, bahagian tepi seluar. Okay, kocek dilekatkan di tempat yang sesuai supaya selesa. Okay. Kemudian dijahit dengan cermat dan kukuh. Kena jahit 2 kali supaya lebih kukuh sebab kita nak pakai lama. Dan mestilah kedalaman tu cukup. Maksudnya kita nak seluk tangan boleh Okey, ini ialah jenis-jenis lengan. Okey, lengan ni ialah penyudah untuk keruk lengan. Okey, ada pelbagai jenis, ada bishop, ada kimono, ada kembang payung, ada lengan kemeja, lengan loceng. Okey, jadi bergantung juga kepada design ataupun style apa yang diminta. Okey, ini jenis collar dan garis leher. Okey, bagi contoh gambar ni ialah garis leher. Kita ada bentuk V, bentuk U, belahan slit, bentuk sampan, bentuk persegi, bentuk bulat, bentuk hati. Okey, tujuan collar. Okey, cikgu tunjuk dulu gambar collar ini tujuan collar tadi dia kata untuk menutup kalau ada, misal katalah leher kita ni ada sedikit yang tidak cantik kan, so boleh tutup dengan collar ni. Ni antara contoh collar yang ada. Collar rata, ada Peter Pan, klasik, Eton. Kenapa namanya rata? Sebab dia rata kat bahagian sini. Okey, terus bercantum dengan kita punya garis leher. Okey, awak boleh tengok contoh tu lah. Okey, seterusnya kita ada collar tegak. Collar tegak ni dia naik ke atas. Naik ke atas. Pernah nampak tak macam baju kurung lelaki, baju Melayu lelaki yang collar tinggi tu, kita panggil dia apa? Cakap musang ataupun collar mandarin. Collar mandarin pun ada tinggi. Baju cheongsam tu kan, baju cheongsam tu collar mandarin dia tinggi. Dia tutup sedikit bahagian leher kita. Okey, kalau collar kemeja pun sama, kita boleh tegakkan dia. Collar Nehru ni dia lebih kurang macam collar mandarin. Tapi dia ada sedikit perbezaan lah. Nehru dia lebih kepada macam okay, contoh baju chef, dia pakai collar Nehru. Dia tak pakai collar mandarin. Kalau collar mandarin dia mesti dengan butang mandarin. Kalau collar Nehru dia boleh guna butang biasalah. Okay, ini kita panggil collar gulung. Gulung. Okay, contoh collar simpul hias. Ada kat sini hias. So dia dampak
selendang, nampak macam selendang. Collar river ni lebih kurang macam collar kemeja tadi. Tapi dia kalau kemeja tadi dia lebih kukuh nampak lebih keras. Yang ni dia lembik. Okey. Urutan kerja penghasilan pakaian. Awak ingat lagi tak macam mana nak buat baju? Ingat ke tak? Apa yang kita nak kena buat? Kalau pelanggan datang cakap, okey, Alia, saya nak hari ni saya rasa saya nak buat gaun untuk anak saya. Boleh tak awak buatkan untuk anak saya? Nanti lagi sebulan saya nak ambil. Kalau pelanggan cakap macam tu, apa yang kita kena buat? Perkara pertama yang awak kena buat. Ingat lagi tak? Apa? Kita nak ambil ukuran dulu ke? Atau kita nak terus buat pola ke? Ingat ke tak? Jadi ini ialah susunannya. Yang pertama kita kena tanya dulu. Kita kena tanyalah pelanggan kita. Okey, nak buat gaun yang macam mana? Nak kembang macam mana? Nak labuh dia macam mana? Leher nak macam mana? Tangan nak macam mana? Kita kena tanya dia. Itu ialah proses membuat lakaran. Maksudnya kita lakarkan dulu. Design apa? Kalau dia bawa kain tu pelbagai warna, okey, yang warna merah ke warna kuning ni nak letak kat mana? Itu ialah proses membuat lakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil ukuran badan dia. Okey, awak ambil ukuran badan guna apa? Pembaris ke? Okey, yang ni nanti kita akan belajar untuk next. Macam mana kita nak ambil ukuran badan dan apa alat yang kita guna. Okey, so kita akan ambil ukuran badan. Kemudian kita akan mendraft pola. Penting ya ada pola supaya kita punya design tu dipindahkan dengan betul dan kita dapat susun kain, penggunaan kain lah. Maksud pola tu kita boleh adjust supaya kain kita cukup. Kalau awak terus potong atas kain, takut nanti kain tak cukup, dah kena ganti kain customer pula kan. Okay, yang keempat, kita akan menggunting fabric. Yang ni pun sama, kita akan belajar selepas ni. Yang akan datang, gunting fabric, nak gunting pakai apa? Pakai pisau ke? Okey, itu nanti cikgu akan terangkan Itu next kelas. Okey, kemudian selepas dah siap gunting semua, kita akan menjahit pakaian kanak-kanak. Sebab tadi mak dia minta apa? Baju untuk anak dia kan. Jadi kita buatlah untuk baju anak dia, saiz untuk anak dia. Dan kita membuat kemasan. Kemasan ni contoh macam baju ni tadi. Kemasan akhir dia, inilah cikgu buat kemasan guna horsehair. Okey, kalau dekat bahagian atas, kemasan dia dekat bahagian pinggang. Okey, mungkin kita akan jahit tepi dahulu. Itu ialah kemasan-kemasan lah. Maksudnya, mungkin kalau kat bahagian hujung ni, kalau tak nak letak macam ni, sebab permintaan lah. Permintaan nak horsehair. Kalau dia tak nak horsehair, kita buat kelim lah. Kelim biasa. Kemudian kita jahit tindih dengan jahitan mesin pun boleh. Tak ada masalah Dan langkah terakhir, yang ni penting bila dah siap, dah telefon, dah cakap dengan customer, okey kak, baju dah siap, dia pun datang. Kita kena acu. Okey, acu ni maksudnya, okey, sekejap ni baju dah siap kan. Kita acu, suruh dia pakai. Itulah nama dia acu. Suruh dia test. Test dulu, muat ke tak. Tiba-tiba dia pakai, alamak, baju ni besar sangat. Contohnya, pinggang terlampau besar. Okey, kalau terlampau besar, kita boleh kecilkan. Kita kena adjust lah. Maksudnya kita jahit balik. Kita kena adjust. Tapi kalau awak dah ukur salah, awak pun jahit salah, acu tiba-tiba jadi sempit, apa awak nak buat? Kalau basi jahitan kita besar, tak ada masalah. Tetapi kalau basi jahitan kita kecil, awak bermasalah. Mungkin awak kena tambah atau kena gantilah kain customer Sebab tu proses masa membuat pola, menggunting fabric sangat penting. Okey? Okey, jadi minggu ni itu sahaja dahulu yang kita akan tengok. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Cikgu akan ajar awak tentang tadi apa, alatan mengukur, alatan memola apa kan. Jadi pastikan awak tunggu cikgu minggu depan. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.